Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan utama, Timbalan Premier Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban Dato' Ahmad Douglas Ugat Embas meneruskan kunjungan sempena Hari Raya di kawasannya dengan menyempurnakan Majlis Ramah Tamar Aidilfitri di Kampung Sepau. Majlis anjuran bersama Kelab Komuniti Sepau dan Pusat Khidmat Dun Bukit Saban itu berlangsung di Dewan Masyarakat Sepau pada Sabtu. Selain daripada itu, majlis diserikan dengan penyampaian sumbangan kepada warga emas, cabutan tiket bertuah, pertandingan gerai terbaik dan persembahan khas dari artis Lucy M dan Poing Sting. Turut hadir ialah Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Muhammad Razif Sitam, Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu, Residen Bahagian Betong Richard Michael Abu, Nawas, Ketua-Ketua Agensi Kerajaan Negeri, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK dan penduduk Kampung Sepau. Sementara itu, Raban Penggerak Komuniti Sri Aman RPKS kini sedang giat mempromosikan komuniti Niti Daun atau perarakan Hari Gawai Dayak peringkat bahagian Sri Aman yang akan diadakan pada 20 Mei ini. Acara tersebut akan dihadiri seramai 1,500 peserta dari pelbagai latar belakang dengan melalui jarak sejauh 22 km di sekitar Bandar Sri Aman. Bertemakan segulai sejalai Maik Pemangsang, program ini bertujuan untuk menonjolkan kebudayaan dan kesenian masyarakat Dayak, terutamanya pemakaian pakaian tradisional, kesenian, muzik dan adat resam. Menurut pengerusi RPKS Maraja Gumbang, Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugat Embas akan merasmikan program berkenaan kelak. Beliau berkata demikian selepas mengadakan mesyuarat bersama Dato' Ahmad Douglas Ugat Embas di pejabatnya di Kuching baru-baru ini. Ke perkembangan seterusnya, Kerajaan Sarawak akan terus bekerjasama dengan Kerajaan Pusat dalam menyegerakan pembangunan sebuah pusat kanser di negeri ini. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian memberitahu langkah seterusnya adalah untuk kedua-dua pihak menandatangani satu perjanjian bagi memulakan pelaksanaan inisiatif itu. Menurutnya, ini memandangkan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zari, Tun Datuk Abang Openg telah menawarkan dana kepada Kerajaan Persekutuan sebagai pinjaman bagi mendirikan pusat kanser tersebut. Jelasnya lagi, kos bagi pembinaan pusat itu akan menelan jumlah yang tinggi termasuk untuk keperluan peralatan perubatan. What's the cost of hospital is depending on how extensive we are going to do. It's between the range of 800 million to 1.2 billion because it means that you want 300 beds or 500 beds. And all this need to take into consideration. Some of the people who doesn't know, and say, how come the price range is so big? You're depending whether you want to plan for now, you want to plan for the future. You know, because all you want to plan for now, the future. You just extend here, extend there, you know. Or you want to build in, but not equip, but you build in already. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Pelancaran O-Arm Surgical Imaging System di Borneo Medical Center BMC Miri pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Sim turut menzahirkan penghargaan kepada Menteri Kesihatan Dr. Zaleha Mustafa atas sokongannya terhadap pelaksanaan projek pusat kanser berkenaan yang dianggap mampu memberi manfaat kepada seluruh kepulauan Borneo. Laporan berikutnya, masyarakat harus sentiasa berwaspada dan mengamalkan cara hidup sehat serta menjaga keselamatan diri terutama pada musim cuaca panas yang melanda negara ketika ini. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi, menggesa masyarakat untuk menjimatkan penggunaan air dan elektrik bagi mengurangkan tekanan pada bekalan utiliti sekaligus menjaga kelestarian alam sekitar. Dalam masa sama, katanya, persediaan rapi perlu dibuat bagi semua agensi air di seluruh Sarawak bagi memastikan bekalan air mencukupi untuk semua lapisan masyarakat di negeri ini. Sebagai kementerian yang ditugaskan untuk menyediakan kemudahan awam ataupun utiliti yang merangkumi bekalan air, bekalan elektrik dan gas. Saya telah memberi arahan kepada semua agensi air di seluruh Sarawak, sama ada Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak, Lembaga Air Kuching, Lembaga Air Sibu dan Laku Management
di bahagian utara Sarawak supaya membuat persediaan rapi. Pada masa yang sama, saya juga ingin menyeru kepada adik kakak khususnya di kawasan ini, kalau cuaca itu begitu panas, kita boleh merasa dan seboleh-bolehnya kita kurangkan aktiviti di luar. Sebab kita tidak tahu kesan daripada cuaca yang boleh mencecah kepada 37, 36 ataupun lebih daripada itu di sesuatu tempat. Jadi oleh itulah maka kita perlu juga mengambil langkah-langkah supaya tidak terlalu mendedahkan diri kita di suasana di luar apabila cuaca panas terik. Dan kita juga menasihatkan kepada pihak-pihak awam supaya meminimalkan pembakaran kebun dan sebagainya supaya tidak berlaku kebakaran yang boleh menjejaskan suasana alam sekitar. Adun Subuyau itu berkata demikian ketika berucap menyempurnakan Majlis Ramah Tamah Aidilfitri 2023 di Dewan Pembangunan Subuyau pada Sabtu. Semasa majlis, Datuk Julaihi telah menyampaikan hadiah kepada pemenang pertandingan Pesta Bertutung, Pakaian Terbaik Raya 2023, Cabutan Bertuah serta Gerai Raya Terbaik, sekaligus mengagihkan duit raya kepada hampir 1,700 penduduk dari Subuyau dan Simunjan yang hadir. Di Bintulu pula, Pasar Gawai Dayak Bangun merupakan platform utama untuk masyarakat Dayak menceburi bidang perniagaan. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Siki Tayar berkata, penubuhan pasar itu dapat memberi peluang kepada masyarakat dalam meningkatkan pendapatan masing-masing. Jelasnya, pasar itu juga merupakan langkah terbaik dalam mengetengahkan pelbagai jenis masakan tradisional masyarakat Dayak termasuk dari komuniti Iban, Bidayuh serta orang Ulu. Beliau berkata demikian ketika menghadiri majlis perasmian Pasar Gawai Dayak Bangun 2023 di Tamu Imad Bintulu pada Jumaat. Dalam pada itu, Datuk John Siki berkata, penjualan kraftangan tempatan dari Sarawak juga harus diselahkan. Beralih ke Limbang dengan penganjuran Pesta Nubalaya 2023 oleh Persatuan Lumbawang Limbang mampu menjadi tarikan pelancong tempatan dan asing. Ahli Parlimen Lawas, Datuk Henry Sum Agong berkata, pesta ini merupakan inisiatif persatuan dalam membantu mempromosikan budaya masyarakat setempat. Jelasnya ini penting sebagai daya penarik kepada masyarakat luar atau pelancong untuk merasai pengalaman dan menikmati sendiri keunikan rasa makanan tradisional masyarakat Lumbawang. Ujarnya lagi, melalui penganjuran pesta makanan tradisi masyarakat, ia boleh membantu menjana pendapatan serta ekonomi setempat. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian Pesta Nubalaya 2023 di Dewan Serbaguna MDL Batu Biah, Limbang pada Sabtu. Dalam pada itu, katanya kaedah penyediaan dan kualiti Nubalaya perlu dipertingkatkan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS termasuk portal kas.sarawak.gov.my dan KAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi Tengah Hari ini, saksikan Majlis Pelancaran OAM Surgical Imaging System yang disempurnakan oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hien di Borneo Medical Center BMC Miri pada Sabtu. #Menyebab Fakta, salam UKAS.